Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kepada Encik Helmi, Puan Izzatul dari bahagian udara Jas Pejabat. Salam saya kepada Dr. Rani yang jauh. Jauh Dr. Rani Ya, jauh Jauh, sangat. Okey. So bertemu kita sekali lagi di rancangan Tanya Environmental Control Officer atau Tanya ECO yang akan mengupas isu-isu berkaitan penyampaian perkhidmatan Jabatan Alam Sekitar kepada semua yang berminat untuk dapatkan informasi berkaitan dengan kita. So hari ini kita bertuah dibarisi oleh 3 orang panel yang berpengalaman yang kita akan kupas isu-isu berkaitan dengan udara, pengawasan kualiti udara dan juga isu semasa yang melibatkan udara di Malaysia. So kita hadirkan hari ini pakar udara kita, itu Cik Helmi yang mempunyai pengalaman yang luas berkaitan dengan pengurusan udara di Malaysia secara khususnya. Cik Helmi ni saya kenalkan sikit, sahabat saya di tingkat 4 ni yang bekerja di JAS ni. Saya ingat dah lama dah ni di bahagian udara ni, lebih daripada 15 tahun. Mempunyai banyak pengalaman terlibat dalam pelbagai operasi yang melibatkan bencana, yang insiden-insiden yang melibatkan udara So kita menganggap Encik Helmi sebagai pakar rujuk kita lah berkaitan dengan pengawasan kualiti udara umumnya di Malaysia. Dan seterusnya panelis kita yang kedua iaitu Puan Izzatul, pakar dalam insiden ataupun keadaan jerbu. Kalau jerbu ni memang kita akan jumpa Cik Izzah. Saya harap hari ni dia punya monitor agak berjerbu ni dapat bantu kita juga untuk mengupas isu-isu berkaitan dengan pengawasan kualiti udara, khususnya berkaitan dengan jerbu. Dan yang terakhir panelis kita Dr. Rani Abdullah daripada PSTW Services yang merupakan syarikat konsesi yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia membantu Jabatan Alam Sekitar dalam konteks melaksanakan pengawasan kualiti khususnya udara lah, dalam konteks yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Saya akan bertanya ataupun akan memberi soalan-soalan yang kita akan kupas berkaitan dengan pengawasan kualiti udara sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Mungkin kita mulakan dengan Cik Helmi. Cik Helmi ni kata pengawasan kualiti udara ni memang hebat bagi dia. Boleh Cik Helmi kupaskan sikit kita faham untuk pengawasan kualiti udara kita ada IPU, kita ada indeks pengawasan indeks pencemar udara So yang kalau time jerbu ni memang jadi satu angka atau satu nombor yang orang gilai lah setiap pagi. Adakah naik, adakah turun dan sebagainya. Mungkin Cik Helmi boleh kupas sikit apa maksud ataupun apa yang kita boleh terangkan kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan indeks pencemaran udara ni, Cik Helmi. Silakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Menteri Majlis, Cik Anwar. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada bahagian Logistik Strategik kerana menjemput saya dan juga rakan-rakan dalam segmen Tanya ECO, Environmental Control Officer. Jadi mengenai pertanyaan indeks pencemaran udara ni, dia adalah satu kaedah ataupun satu indikator untuk mengukur kualiti udara semasa dan juga kaedah termudah untuk menghuraikan kualiti udara berdasarkan kepada kesan kesihatan kepada manusia. Itu adalah maksud sebagai IPU. Maknanya satu kaedah macam mana kita nak menterjemahkan kepada orang awam keadaan kualiti udara yang boleh memberi kesihatan kepada manusia. Okey, mungkin doktor boleh terangkan sikit dari segi macam IPU ni kan. So kita faham di Malaysia ni kita ada beberapa stesen-stesen yang ada di Malaysia yang kita tempatkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pengawasan kualiti udara. Boleh doktor terangkan dalam konteks PSTW sendiri ada berapa stesen yang telah dipertanggungjawabkan ataupun yang telah kerajaan berikan kepada PSTW
untuk melaksanakan pengawasan kualiti udara secara total di Malaysia ni, termasuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih Cik Anwar. Terlebih dahulu mungkin saya patut terangkan bahawa syarikat kami ni, Pakar Saino TW Sdn Bhd, memainkan peranan sokongan ya, kepada Jabatan Alam Sekitar. Dalam hal pengawasan kualiti udara ni, kami telah menubuhkan sebanyak 65 stesen pengawasan kualiti udara yang berbentuk continuous, bermakna bahawa ianya mampu untuk menjanakan data secara hampir masa sebenar ataupun near real time. Dan parameter-parameter yang dicerap seperti mana yang Cik Hilmi katakan tadi itu, ianya menyumbang kepada pengiraan IPU itu sendiri. Ya. Jadi bermakna bahawa Jabatan Alam Sekitar dan yang sebenarnya rakyat sejahtera dapat maklumat IPU itu secara real time ataupun near real time tu, mengikut kadar pengiraan IPU itu. Dan mendapat maklumat ini dengan kadar yang agak cepat. Ya. Inilah saya kira kelebihan rangkaian stesen pengawasan kualiti udara yang ada di Malaysia. Memberi maklumat kualiti udara kepada rakyat sejahtera. Ya. Supaya dia boleh nilai sendiri ya, sama ada kualiti udara pada masa dan tempat tapak-tapak tertentu sihat atau tidak. Jadi secara ringkas itu dia kita punya rangkaian stesen kualiti udara di Malaysia yang diselenggarakan oleh syarikat kami ni lah. So saya nak tanya sikit berkaitan dengan lokaliti ataupun kedudukan ni Puan Izzah. Puan Izzah ni kalau pasal jerebu ni orang akan tanya IPU ni valid tak valid? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Sekolah nak pergi ke tak? Kan selalu masa jerebu ni. Boleh Puan Izzah terangkan sikit dari segi kedudukan ataupun jarak yang memang kita tahu kita ada lebih kurang 65 stesen yang telah dipasang di seluruh Malaysia. Tapi ketika waktu jerebu ni kedudukan tu adakah memang kita faham sesuai, tetapi adakah ianya memberi gambaran yang sebenar macam Dr. Rani cakap tadi dalam bacaan-bacaan IPU tersebut? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, seperti mana yang panel-panel kita terangkan tadi, memang IPU amat pentinglah untuk status kualiti udara kita, especially semasa jerebu lah ya. Okey, untuk makluman kita pun dah masuk fasa monsun barat daya. Okey, di mana bermula daripada 18 Mei 2020 dan akan berakhir pada pertengahan September 2020. Okey. So seperti yang kita tahulah, bila berlakunya musim monsun barat daya ni, negara kita akan mengalami cuaca kering, keadaan akan menjadi lebih panas dan kemungkinan berlakunya jerebu memang tinggilah, dan memang setiap tahun pada waktu inilah yang berlakunya jerebu. Jadi kalau katakan tak adanya IPU ni, tak adanya stesen pengawasan ni, macam mana kita nak tahu status kualiti udara kita kan? Okey, so bila berlakunya jerebu ni, orang akan refer kepada bacaan IPU lah, sama ada di APIMS ataupun di MyIPU. Okey, walaupun kita ada 65 stesen di dalam negara, termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan, dia sebenarnya tak cukup untuk kita menunjukkan macam mana status kualiti udara di sesuatu tempat, kan? Kalau boleh setiap satu daerah tu nak satu dia punya stesen pengawasan udara, sebab dia nak tahu apa bacaan sebenar di tempat tersebut. Okey. Tapi kita kena ingat tujuan kita pasang 65 stesen kualiti udara di dalam Malaysia ni adalah untuk ambient air quality station. Maksudnya yang kita merasakan dia boleh memberi bacaan keseluruhan untuk sesuatu tempat tersebut. Okey, untuk merujuk bila berlakunya jerebu, macam mana orang nak rujuk bacaan IPU tu kan? Okey, jerebu ni dia ada dua keadaan. Satu jerebu setempat, satu jerebu merantas sempadan. Okey, jerebu setempat ni maksudnya jerebu yang berlaku di dalam kawasan kita lah ataupun di dalam negara lah ya. Okey, kalau jerebu setempat ni, rujukan bacaan IPU
pada sesuatu stesen adalah dalam lingkungan radius 500 hingga 1 kilometer lah. Ya. Okey. Tapi kalau untuk jerebu merentau sempadan, radius dia lebih besar, iaitu dalam 50 kilometer. Okey, kerana jerebu merentau sempadan ni maksudnya jerebu yang datang daripada negara Indonesia lah biasanya. Okey. Jadi dia boleh tersebar dengan lebih jauh. Jadi kita boleh refer dengan radius yang lebih jauh lagi lah untuk bagi sesuatu stesen tersebut. Okey. So maksudnya dekat sini ada dua keadaan. Ya, betul. Sama ada jerebu domestik ataupun melalui rentas sempadan. Okey, jerebu ni selalu kalau masa time jerebu ni kita IPU ni ada nombor kan, Puan Izzah? Ya, betul. Ya, ada nombor. So nombor ni yang bagaimana Cik Helmi boleh terangkan dalam keadaan yang simple untuk rakyat ataupun untuk orang di luar sana, macam mana kaedah pengiraan IPU, apakah parameter yang digunakan dan adakah bacaan IPU kita ni sama standard seluruh dunia yang mengikut piawaian-piawaian yang telah ditetapkan. Mungkin Cik Helmi boleh kupas sikit. Okay, untuk parameter IPU ni dia ada 6 parameter lah, iaitu pepecah terampai yang kurang daripada 10 mikrometer. Yang kedua adalah parameter pepecah terampai yang kurang daripada 2.5 mikrometer, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon dan juga karbon monoksida. Jadi daripada 6 parameter ni tadi, di setiap stesen yang 65 yang Dr. Rani cerita dan juga Puan Eza ni, dia ada setiap satu parameter ni dia ada satu analyzer atau kita panggil satu peralatan yang mana mengukur setiap bacaan tu dalam part per million ataupun microgram per meter cube ataupun PBV. Dan daripada data yang ada pada analyzer tadi tu, dia akan dikuratakan untuk 1 jam. Dan daripada bacaan tadi tu dia akan ditukar kepada sub index dan seterusnya daripada sub index tinggi tu akan ditukar kepada bacaan IQ yang pada waktu itu. Jadi parameter tadi tu mana yang Tuan Pengurusi tanyakan tadi, kita dah mengikut garis panduan atau standard yang telah ditetapkan oleh US EPA iaitu United States Environmental Protection Agency dan juga ada mengikut standard WHO, World Health Organization. Dan juga bagi parameter contohnya PM10 dan juga PM245, bacaan IPU tu kita tak dapat jam tu terus kita jadikan IPU. Sebab dia kena puratakan selama bagi tempoh 24 jam. Sebabnya mengikut kajian daripada WHO dan juga USPA tadi, bacaan bagi IPU ni contohnya bagi PM10 dan PM245 ni adalah kajian kesan kepada kesihatan manusia bagi tempoh 24 jam. Apakah kepekatan yang boleh diterima oleh manusia tadi. Jadi kalau macam contohnya untuk ozon 8 jam purata dia. Daripada situlah nanti dia akan dipilih sebagai satu parameter yang paling dominan, yang paling tinggi, jadikan sebagai IPU. So maksudnya kita ada parameter kaedah atau metodologi yang kita guna pakai untuk mendapatkan bacaan IPU ni. Dr. Rani mungkin boleh kupas sikit. Selalunya macam Jabatan Alam Sekitar memang kita letakkan standard. Kita letakkan standard peralatan, metod dan sebagainya. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Dr. Rani mengenai alat yang ada yang setiap stesen kita tu, adakah dia memang mematuhi standard yang ataupun melebihi standard. Maksudnya kita ni lebih baik daripada standard yang ditetapkan. Macam mana komen doktor? Dari segi peralatan sendiri dan juga kaedah metodologi persimpulan tersebut. Terima kasih Encik Anwar. Yang sebenarnya spesifikasi peralatan yang digunakan di dalam rangkaian pengawasan kualiti udara di Malaysia ni ditentukan oleh pihak JAS sendiri. Dan panduan pemilihan adalah berdasarkan exercise benchmarking. Apakah peralatan yang diguna yang terbaik di dunia, ya? Termasuklah di US, negara Eropah, Jepun dan sebagainya, ya. Dan untuk
untuk kita buat pemilihan peralatan tersebut, ianya mesti ada sertifikasi antarabangsa yang mengatakan bahawa memang betul inilah alat yang paling terbaik yang mampu menjana data yang jitu. Ya. Kita perlu ingat alat-alat ini menjanakan data 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ya. Jadi sentiasa menjanakan data. Jadi alat tersebut bukan saja memerlukan sifat kejituan, tetapi sifat kejituan ni perlu perlu wujud sepanjang masa. Jadi inilah kecanggihan dan teknologi yang sedia ada dalam rangkaian kita di Malaysia. Ianya mempunyai akreditasi antarabangsa. Ianya juga dari segi penyelenggaraan dan kalibrasi memerlukan standard operating procedure yang kami amalkan dan juga mengikut kaedah antarabangsa. Satu lagi perkara mungkin saya patut sentuh adalah sifat equipment ataupun peralatan yang sensitif ini yang sudah tentu dari masa ke semasa akan mengalami kerosakan. Ya. Sama ada kerosakan peralatan ataupun kerosakan dari segi service provider, GSM dan sebagainya. Dan dalam kaedah kita, kaedah SOP kita ni, kita ada redundancy, bermakna bahawa ada peralatan yang boleh kita tukar, bahagian-bahagian peralatan yang kita boleh tukar dalam masa yang begitu cepat. Kita juga ada amaran kalau ada alat-alat tertentu yang menunjukkan masalah. Ya, jadi kita boleh ramalkan dan kita boleh bertindak secara cepat. Ya. Jadi ini pun salah satu kaedah yang termasuk dalam kita punya SOP, ya. This aspect redundancy itu. Ya. Dari sudut syarikat, kami dikenakan satu KPI yang sangat ketat, ya. Dan saya kira KPI ini memang munasabah lah, oleh kerana data ini sangat penting seperti mana yang rakan-rakan kita sebut tadi. Tambah pula kalau ada dalam keadaan jerebu, ya, kita tak boleh putuskan penjanaan data tersebut. Ya. Jadi memang ada dari segi peralatan yang kita pilih, yang JAS pilih, dari segi kaedah yang termasuk yang terkandung dalam SOP kami, yang memastikan bahawa bukan saja data itu dijanakan secara berterusan supaya data itu tak terputus, tetapi juga data itu benar, data itu betul. Ya. Jadi saya kira buat masa sekarang memang kita ada satu sistem yang terbaik. Bukan bermakna bahawa kita leka dengan keadaan yang ada sekarang. Kita sentiasa melihat kaedah untuk memastikan kesinambungan data itu. Okey, maksudnya kat sini macam Dr. Rin terangkan dari segi pemasangan alat ikut spesifikasi, ikut kaedah metodologi pengawasan yang memang standard digunakan pakai di seluruh negara. Even penyelenggaraan, penukaran dan sebagainya, kita ada SOP yang pihak PSTW perlu patuhi. Ya, betul. Cuma dari segi implementasi, sikit kat sini saya nak minta Puan Izzah kupas berkaitan dengan kadang-kadang senario yang mana kita tengok keadaan berjerebu. Kita tengok jerebu, tapi bacaan IPU steady. Dia masih steady lagi. So mungkin Puan Izzah boleh kupas sikit apakah secara teknikalnya menyebabkan keadaan itu berlaku sehingga kadang-kadang menimbulkan panik kepada masyarakat. Boleh Puan Izzah sentuh sikit apa masalah, bukan masalah sebenarnya, dia lebih kepada penerangan teknikal. Mungkin Puan Izzah boleh sentuh sikit. Okey, terima kasih. Okey, itu biasalah bila berlakunya jerebu kan. Orang awam dia akan membuat pemerhatian lah kan. Okey, bila dah macam keadaan dah berjerebu, dekat luar tu dah nampak macam dah kabur-kabur kan. Tapi bacaan IPU yang kita papar tu masih lagi dalam 70, 80 kan. Maksudnya masih lagi dalam keadaan sederhana, tak sihat pun kan. Jadi ini akan menjadi orang kata macam Jabatan Alam Sekitar ni salah papar data ke apa kan, sebab
kat luar ni dah teruk lah, tapi bacaan IPU dekat yang dipaparkan masih dalam keadaan sederhana lagi. Dekat sini orang awam kena faham dah macam mana pengiraan untuk bacaan IPU tu. Okey, masa keadaan berjerebu, macam mana yang Encik Helmi terangkan tadi, pengiraan IPU dia berdasarkan kepada 6 parameter utama lah kan. Tapi bila keadaan berjerebu, parameter yang dominan yang memberi pencemaran di udara pada masa itu adalah habuk halus bersaiz 10 mikron dan juga 2.5 mikron. Okey. Memang bacaan di stesen dia akan ambil bacaan setiap jam dia akan ambil bacaan, setiap jam dia akan ambil bacaan dan akan mengeluarkan bacaan IPU. Tapi bagi pengiraan IPU untuk habuk halus, dia mengambil masa 24 jam. 24 jam dan kemudian dia akan dipuratakan untuk mendapatkan bacaan IPU pada jam yang selepas itu. Okey, dia bukan ambil bacaan habuk halus pada masa itu dan dikira untuk dijadikan IPU pada jam selepas itu. Okey, itu kita sebab kiraan kita ni adalah mengikut standard US EPA, International Standard. Okey, kenapa dibuat dalam tempoh 24 jam? Sebab kita nak tengok kepada kesan kesihatan. Okey, maksudnya dalam tempoh 24 jam ni dia memberi kesan kesihatan kepada manusia. Mungkin dalam 1 jam tu dia tak ada memberi kesan apa-apa sangat pun kan. Okey. Kadang-kadang bacaan jerebu ni dia ambil masa pada masa pertama je dia tinggi. Contohnya katakanlah pada jam pertama tu 200 mikrogram per meter cube untuk parameter habuk halus lah kan. Kemudian pada jam kedua, ketiga sorry saya bagi contoh yang salah. Okey, mungkin pada jam pertama tu dalam 50, kemudian jam kedua tu dalam 70. Kemudian dia akan naik. Tapi pada jam sebelum tu dia mungkin rendah lagi, mungkin dalam 10, 20. Jadi bila dipuratakan, bacaan IP itu masih rendah lagi. Tapi ia akan nampak hasil apabila pada jam yang keempat, kelima, pada masa itu IP kita akan makin meningkat lah. Okey, tapi di sini Jabatan Alas kita akan menambah baik lagi cara pengiraan, kerana US EPA sendiri pun menambah baik juga dia punya pengiraan, di mana kita boleh nampak bila berlakunya jerebu tu IP itu akan meningkat dengan maksudnya dia akan meningkat lebih signifikan lah, maksudnya dia tak ambil masa yang lama lah. Okey, memandangkan US EPA pun menambah baik pengiraan dia, kita pun kena turut sekali lah dengan pengiraan base pada standard antarabangsa tu, ya? Okey. Okey, so maksudnya kita faham kat sini. Dia ada prosedur, dia ada kaedah, dia ada masa, tempoh yang kita akan nampak perubahan setiap bacaan IPU yang dipaparkan oleh pihak jabatan. So maksudnya kat sini rakyat tak perlu panik. Tapi perlu tengok trend perubahan tersebut untuk mendapat maklumat yang tepat dan juga dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti harian yang lebih confident lah. Macam nak buat aktiviti luar, nak berkayuh, nak berjogging dan sebagainya. Okey, untuk tu boleh tak saya elaborate lebih sikit Boleh. Maksudnya kepentingan IPU tu sendiri. Okey, macam IPU ni kita ada bacaan dia kan. 0 hingga 50 bacaan ni adalah baik. 51 hingga 100 bacaan dia adalah sederhana. 101 hingga 200 bacaan dia dah tidak sihat. Okey, selain daripada indikator untuk status kualiti udara, dia juga sebagai indikator untuk kesihatan awam. Okey, maksudnya kalau katakan 0 hingga 50 baik, status kualiti udara kita baik, maksudnya orang awam boleh melakukan aktiviti fizikal lah, boleh keluar, boleh berjalan. Okey, kalau katakan 51 hingga 100 dia dah sederhana. Okey, bila dia dah sederhana, dia akan beri risiko kepada yang berisiko tinggi untuk terkena kesan kepada jerebu lah, macam orang yang kena asma, orang yang ada sakit paru-paru. So dia tak boleh terlalu di luar rumah atau bangunan lah. Okey, kemudian bila dia dah keadaan IP kita dah 200, jadi mungkin yang tu orang yang berisiko tinggi dia dah tak boleh keluar rumah, dia kena duduk dalam rumah je. Okey, itu salah satu indikator lah. Kemudian IPU ni juga digunakan di dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan untuk digunakan oleh agensi-agensi lain juga. Okey, maksudnya bila berlakunya jerebu, agensi ni nak rujuk macam mana
untuk buat tindakan kan. Pada tahap IPU macam mana kita nak kena bertindak kan. Okay, sebagai contoh katakanlah IPU kita dah 150. Okay, lebih 24 jam. Pada masa tu Kementerian Pelajaran dia dah kena keluar arahan dah. Dia cakap okey dah 150 ni dah tak sesuai untuk budak-budak pelajar-pelajar duduk di luar rumah, di luar bangunan. Jadi aktiviti di luar perlu dihadkan. Tak boleh buat aktiviti luar. Okey, bila IPU kita dah lebih 200, masa tu sekolah dah kena tutup dah. Maksudnya dah memberi kesan yang tidak sihat lah kepada budak-budak sekolah ni kan. Jadi itulah kepentingan IPU. Dia bukan saja untuk tunjukkan kesan kesihatan kepada orang awam, tapi ia juga sebagai panduan lah kepada agensi-agensi lain untuk melaksanakan tindakan-tindakan sepatutnya apabila berlaku jerebu. Okay. So maksudnya kat sini data IPU ni sangat berharga Betul. Perlu Tuan Musi, saya nak tambah sikit okey. Boleh Cik Elmi. Okey, selain daripada bacaan IPU kata bacaan dah tinggi tapi IPU rendah, ada juga berlaku kes waktu jerebu ni, macam ada banyak kes lah saya menghadapi. Setengah-setengah institusi dia ada peralatan sendiri. Okey, dia ada peralatan sendiri dan dia buat monitoring sendiri. Dan kemudian dia keluarkan IPU sendiri. Tetapi kaedah pengukuran dia berbeza. Contohnya dia ambil direct bacaan jam tu terus convert kepada IPU. Jadi itu tak betul. Dia kena puratakan dulu dengan 24 jam, kemudian dia akan convertkan kepada IPU. Jadi setengah kes tu dia kata di tempat dia ni bacaan IPU 300. Tapi yang Jabatan Sekitar punya IPU baru dalam 100 lebih. Kadang sampai 400-500 IPU pun ada sampai dia kata nak isar darurat. Tapi bila kita berhubung dengan orang pegawai tu, officer tu, pertama sekali kita tengok alat tu dia calibrate tidak. Alat tu dia ada approval daripada antarabangsa punya institusi ke tidak. Kemudian kaedah bacaan tu macam mana dia buat proses dia tu. Jadi bila tak tanya tu kadang-kadang tu pertama alat tu dia dah lama tak calibrate. Tu expired. Kemungkinan menyebabkan bacaan tu tak tepat. Yang kedua, alat itu sendiri dia tak ada approval daripada antarabangsa yang mengatakan alat itu adalah jitu dan juga tepat. Dan yang ketiga adalah dia convert terus bacaan 1 jam tu terus pada IPU. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tu bila bacaan terlalu tinggi menyebabkan kata huru-hara lah di tempat dia. Sebabnya memang kadang-kadang tu dia orang ada alat tapi kaedah pengukuran tu dia tak ikut standard yang telah digariskan oleh Jabatan Sekitar sendiri pun ada keluarkan garis panduan untuk pengiraan dia. Dan juga daripada antarabangsa menyebabkan memang bacaan itu akan jadi lebih tinggi dibanding dengan bacaan itu semasa. Jadi saya nak beritahu kat sini, kita kena percaya dengan agensi telah ditanggungjawabkan untuk menguruskan bacaan IPU ni, iaitu Jabatan Sekitar. Terima kasih Cik Amin. Mungkin Dr. Rani mungkin boleh terangkan sikit berkaitan QAQC. Maksudnya tadi kita cerita macam Puan Izzah ada cakap IPU yang kita buat ni kadang-kadang tak mencerminkan keadaan semasa. Macam Cik Elmi cakap berkaitan dengan ada yang agensi atau organisasi yang melaksanakan penguasaan kualiti udara sendiri. Tapi di peringkat PSTW sebagai konsesi ataupun syarikat yang dilantik ni, adakah ianya dilaksanakan secara tersusun dan mengikut SOP untuk kita sahkan atau melalui kaedah QAQC yang ditetapkan bagi mematuhi kontrak ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JAS untuk mengeluarkan bacaan IPU yang memang kita boleh percayai 100%. Mungkin Doktor boleh komen sikit. Boleh. Seperti mana saya katakan tadi, apa jua langkah dari segi penyelenggaraan ataupun kalibrasi yang kita lakukan terhadap stesen-stesen pengawasan kualiti udara ni, dia termaktub dalam kita punya standard operating procedure. Standard operating procedure ni sendiri adalah dokumen yang ada asas daripada USCPA. USCPA dia ada satu kaedah yang begitu sempurna, saya kira lah ya, dan juga yang komprehensif, ya, yang disebutkan sebagai Quality Assurance Project Plan. Ya.
kita boleh cari plan ini dalam mana-mana website yang lazim diguna, bukan saja di US tetapi juga di negara-negara di Eropah. Dan ia dalam QAPP ni, Quality Assurance Project Plan ni, dia memberi satu framework. Apakah langkah-langkah atau aspek-aspek quality assurance dan quality control. Dan dibezakan di antara dua ni. Quality assurance yang dimaksudkan di sini adalah kaedah atau langkah-langkah yang memastikan bahawa kita lakukan kalibrasi dengan betul, dengan jadual yang betul, jadual yang mencukupi, dan juga dari segi penyelenggaraan. Dan quality control pula adalah untuk kita membuktikan bahawa kaedah yang kita lakukan dalam SOP itu memang betul-betul menjanakan data yang jitu, yang boleh diguna dan boleh diguna secara berterusan. So ada QA dan ada QC. Dan oleh kerana data ni adalah data yang dimenjanakan secara real time ataupun near real time, hampir waktu sebenar, kita ada 3 langkah yang sebenarnya dari segi QA/QC. Langkah pertama adalah secara automatik. Data yang kita cerap di tapak-tapak yang 65 stesen ni, dia melalui satu proses yang secara automatik. Dalam langkah pertama ni, sistem akan memastikan bahawa data ni betul atau tidak. Kalau dia tak betul, secara langsung dia akan dikeluarkan daripada sistem. Dia tak akan dilihat langsung. Dia ada syarat-syarat yang mana dia akan menentukan sama ada data itu betul atau tidak. Okay? Kalau memang betul tak benar data ni, dia akan dikeluarkan daripada sistem. Kemudian satu lagi kemungkinan adalah dia betul, 100% dia betul. Sistem telah menentukan bahawa dia betul. Jadi dia akan masuk terus dalam sistem. Dan satu lagi kemungkinan yang sebenarnya sistem tak pasti sama ada dia betul atau tak betul. Ini pun akan masuk dalam sistem secara bersyarat. Dan data-data seperti itu, dia akan diperiksa secara detail, secara terperinci, mengikut panduan-panduan yang jelas daripada daripada USCPA, menunjuk kepada kaedah antarabangsa ni, oleh rakan-rakan kami di PSTW yang ditugaskan khas untuk melihat data-data tersebut, untuk menilai kejijuan data-data tersebut. Dan daripada situ dia akan menentukan sama ada boleh diterima atau tidak data tersebut. Jadi itu langkah kedua. Langkah kedua juga kemungkinan besar akan melibatkan pegawai-pegawai daripada syarikat kami untuk pergi kepada tapak untuk melihat sendiri sama ada data yang dijanakan betul-betul mencerminkan sekitaran stesen tersebut. Sudah tentu kita juga ada CCTV. Jadi CCTV itu juga akan membantu pegawai QA/QC kita untuk menilai kejijuan data. Dan itu langkah kedua. Langkah kedua melibatkan judgement daripada pegawai kita lah, pegawai QA/QC kita. Kemudian kita juga ada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah verifikasi oleh pegawai-pegawai JAS sendiri. Ini kalau daripada sudut syarikat, ianya adalah third party verification lah. Kerana bukan kita yang buat penilaian, pegawai JAS yang sendiri buat penilaian. Jadi kami sangat yakinlah dengan tiga langkah QA/QC ni, dia menjanakan data, stesen-stesen kita menjanakan data yang boleh diguna untuk pengiraan IPU yang seperti mana yang terangkan tadi. Dan pada masa yang sama boleh mengarah atau memberi panduan kepada kaedah pengurusan menggunakan data sebagai asas. So kita memang sangat-sangat peka terhadap data yang betul untuk memastikan langkah pengurusan yang betul. So pengurusan yang betul ni, langkah pengurusan alam sekitar yang betul ni, dia sangat-sangat bergantung kepada data yang betul. Jadi di syarikat kami sangat-sangat peka terhadap perkara ini. Terima kasih Doktor. Ya. Mungkin Cik Helmi saya nak tanya 2 soalan sekali. 2 soalan yang di pandangan Cik Helmi sendiri. Cik Helmi ni kita faham dia first responder. Kalau berlaku apa-apa
bencana yang melibatkan penurunan kualiti udara, macam contohnya 2 tahun lepas berlaku di Pasir Gudang, di Sungai Kim, kita bertemu di sana Cik Elmi, kan? So adakah kita punya barisan hadapan kita ni, alat-alat di barisan hadapan kita ni pada waktu tu berupaya detect ataupun memberi signal awal dalam kes-kes bencana yang telah berlaku. Dan kedua, saya nak tanya kepada Cik Elmi juga, selain daripada 65 stesen yang ada di seluruh negara ni, adakah JAS masih mempunyai ataupun dilengkapi dengan beberapa alat rahsia tu taklah, alat yang dapat membantu Cik Helmi sendiri dalam menangani ataupun melaksanakan pemantauan yang lebih berkesan sekiranya berlaku kes-kes insiden seperti yang telah kita hadapi sebelum ni. Boleh Cik Helmi kupaskan sikit? Okey, terima kasih Tuan Musi. Saya pun ada pengalaman dengan Tuan Musi. Kita pegang alat sekali kan dengan YB tu. Masuk ke dalam kawasan hutan lah. Kita tak tahu hutan mana kan, dia bawa kita ikut je lah. Okey, jadi untuk soalan yang diberikan oleh Tuan Musi tadi tu, sebenarnya untuk makluman, 65 buah stesen ni adalah stesen ambient. Kita tidak memantau ada contohnya emission ataupun orang panggil daripada curubung kilang, kita tak tahu, itu adalah kaedah lain. Tapi kita adalah ukur kualiti udara di persekitaran. Okey. Jadi 65 buah stesen ni adalah kita Jabatan Sekitar pilih ni berdasarkan kepada bilangan populasi penduduk. Dan kadang-kadang bukan dia katanya persampalan. Tapi kadang-kadang dia ada faktor lain yang menyebabkan stesen tidak dapat mencerap baca tersebut. Pertama, kita kena tahu kadar arah angin itu sendiri menghala ke stesen ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kita kena tengok juga kadang-kadang pencemaran tu dia ada ketinggian berbeza. Ada yang 10 meter, ada yang 12 meter. Yang mana yang kita semaklum yang berlaku di Pasir Gudang, ada isu yang sekolah di tingkat 3 yang muntah, ada tingkat 2 tak muntah, ada tingkat 1 tak muntah. Jadi dia punya ketinggian persampalan pun berbeza juga. Jadi sebab itu waktu di Pasir Gudang tu, Jabatan kita dia ada lebih kurang 2 alat yang kita panggil thermal gas analyzer. Dan alhamdulillah pada minggu ini Jabatan kita akan menerima lebih kurang dalam 16 unit alat thermal gas analyzer lagi, dan akan 6 unit itu sendiri akan diletakkan di Pasir Gudang Johor, dan balance yang 10 lagi itu akan hantar ke negeri di tempat lain yang ada kita katakan kemungkinan ada berlaku risiko untuk sebagai persiapan awal. Kita tak nak berlaku benda itu, tapi kita bersedia. Kita berlaku ada insiden, kita ada pakatan yang mencukupi untuk kita memantau kualiti gas toksik yang di kawasan tersebut. Jadi untuk makluman Tuan Musi juga, selain daripada 65 buah stesen ni, Jabatan Sekitar juga pada tahun lepas telah memasang 25 buah stesen total VOC di Pasir Gudang sendiri saja, yang mana dia ditempatkan di sekolah-sekolah, di dewan komuniti ataupun di masjid dan juga di klinik-klinik, bagi kita mengenal pasti dan mengukur bacaan total VOC, iaitu total volatile organic compound, yang mana berdasarkan data yang kita dah pantau selama lebih kurang dalam 2 bulan 3 bulan ni, ada menunjukkan ada beberapa lokasi yang memang bacaan tersebut lebih tinggi berbanding tempat lain, walaupun dia tidak sampai ke tahap tidak selamat, tapi lebih tinggi. Dan pihak jabatan pun akan membuat pemantauan menggunakan kaedah yang lebih spesifik. Kita nak tahu apakah gas yang mana berperanan untuk boleh menjawabkan pada kesihatan awak. Terima kasih Cik Elmi. Saya nak berbalik kepada kes-kes jerebu ni kepada Puan Izzah. Puan Izzah, ada kita di Malaysia ni memang kita tahu jerebu ni memang mostly berlaku adalah disebabkan oleh rentas sempadan. Dari segi kerjasama ataupun pelibatan negara-negara khususnya di ASEAN ni, adakah platform diwujudkan ataupun kerjasama tu dapat ataupun way forward, macam mana kita nak dapatkan kerjasama untuk mengelak isu-isu jerebu rentas sempadan ni berlaku?
Okey, terima kasih. Kalau kita nak cerita pasal jerebu merentas sempadan ni, okey, kita tahulah daripada tahun-tahun sebelum-sebelum ni pun punca jerebu merentas sempadan ni ke Malaysia adalah daripada Indonesia lah ya. Sebabnya Indonesia dia punya kawasan hutan dia lebih besar, ketebalan tanah gambut dia lebih tebal berbanding dengan Malaysia. Jadi bila berlakunya kebakaran pada waktu cuaca panas dan kering yang contohnya pada masa sekarang lah kan, so memang amat sukar untuk dipadamkan lah. Jadi masalahnya jerebu tu dia boleh pula diimport ke Malaysia kan. Memang setiap tahun negara-negara ASEAN akan berkumpul lah untuk membincangkan isu jerebu ni kan. Kita memang ada satu platform di bawah AATP-HP. Tapi setiap tahun kita akan membuat pertemuan dengan sama ada di peringkat teknikal dan juga di peringkat ministry lah ya. Okey, kalau di peringkat teknikal tu macam kita ke kementerian, kalau sebelum ni kementerian kementerian Mostel kan, dan juga Jabatan Asas kita akan pergi dan duduk bersama-sama dengan wakil-wakil daripada negara lain dan akan membincangkanlah apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan jerebu di peringkat ASEAN ni. Dan biasanya mereka akan membentangkanlah pelan-pelan tindakan yang telah dilaksanakan di setiap negara tersebutlah. Jadi sebenarnya Indonesia pun sendiri mempunyai pelan-pelan tindakan mereka. Okey. Mereka telah mengerahkan tenaga bomba, tentera untuk mengawal sekiranya ada pelaku-pelaku yang membuat pembakaran terbuka di sana. Okey, contohnya macam tahun ni pun sebelum berlakunya monsun barat daya ni pun Indonesia telah membuat pembenihan awan untuk membasahkan kawasan-kawasan yang kering. Okey, di kawasan Sumatera dan juga Kalimantan. Maksudnya itu adalah peringkat untuk pencegahan sekiranya berlaku jerebu lah. Ya. Okey. Kita akan berbincang di dalam mesyuarat tersebut dan kemudian kita akan membuat beberapa keputusan lah di peringkat teknikal. Okey, maksudnya apa perkara yang perlu dipertingkatkan. Okey, sama ada perlu meningkatkan lagi stesen pengawasan ke ataupun enforcement ke. Dan kemudian apa-apa keputusan akan dibawa kepada mesyuarat di peringkat ministry. Maksudnya menteri sendiri pula yang akan duduk berbincang, menteri di negara-negara ASEAN ni, menteri alam sekitar dia akan duduk berbincang dan kemudian akan membuat keputusan sama ada untuk bersetuju atau tidak dengan cadangan-cadangan di mesyuarat di peringkat teknikal ni. Jadi sebenarnya ada tindakan-tindakan yang kita dah buat di peringkat ASEAN. Mungkin orang ramai tak nampak benda tu sebabnya macam isu yang jerebu tahun lepas, mereka nak kita ada tindakan ke atas Indonesia sama ada dari segi saman ke ataupun ialah apa-apa tindakan yang melibatkan yang memberi nak menunjukkan kepada Indonesia yang Malaysia serius dengan masalah jerebu merentas sempadan kan. Dan ada juga ura-ura untuk mewujudkan rang undang-undang di peringkat antarabangsa untuk mengawal jerebu merentas sempadan ni. Tapi di peringkat ASEAN kita masih di peringkat buat rundingan dululah, bukannya menggunakan dengan cara tindakan ke apa ke, sebab kita kan di bawah satu ASEAN kan, maksudnya apa-apa perlu melalui cara perdamaian lah. Jadi sebenarnya ada tindakan tu. Cuma perkara tu mungkin akan nampak lah nanti. Mungkin impak tindakan tu ada tapi impak tu mungkin kita tak nampak secara langsung lah. Mungkin secara tidak langsung tu ada sebenarnya. Maksudnya koordinasi yang macam Puan Izzah cakap tadi, AATPH ni, Asian Agreement on Transboundary Exclusion. Ya betul. Ada kat situ. So kolaborasi tu ada, kita mengira bilateral, hubungan bilateral, rumpun ASEAN kita sendiri, maksudnya rundingan tu berlaku, komunikasi tu berlaku. Ya betul. Isunya kita perlu nampak way forward untuk menyelesaikan masalah secara total. Betul. Okay. So terima kasih Puan Izzah. Saya nak pergi kepada Cik Helmi dan juga Dr. Rani sendiri.
ada benda yang saya nak tanya berkaitan dengan produk penghasilan. Maksudnya kat sini kita dah kupas bagaimana pengawasan kualiti udara tu dibuat, data tu diperolehi dan sebagainya. Tetapi rakyat di luar sana kita dapat indeks pencemaran udara ni melalui apps yang kita panggil MyIPU. Okey. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan apps ni. Adakah apps ni dimiliki sepenuhnya oleh JAS ataupun ada kolaborasi? Sebab kita tengok apps MyIPU kita ni agak, orang kata kalau dalam penggunaan IR 4.0 ni canggih sebenarnya. Dia bukan saja beri bacaan IPU tu secara konsisten, ada graf, ada geospatial, maksudnya ada informasi kat mana tu stesen tu berada. Kita boleh pergi ke mana-mana, contohnya macam saya orang Perak kan, walaupun duduk di sini kita boleh tengok surrounding di kampung kita. So mungkin Cik Helmi ataupun doktor boleh mulakan bagaimanakah produk penggunaan MyIPU ni, bagaimana dia punya kita collaborate antara PSTW dan juga JAS untuk hasilkan IPU dan juga kita buat hebahan kepada masyarakat awam di luar sana. Boleh doktor terangkan sikit? Terima kasih. Ya sebenarnya MyIPU, the design MyIPU ni berpunca daripada JAS sendiri. JAS telah menentukan apakah bentuk dan format maklumat yang perlu dan yang berguna untuk rakyat sejahtera. Sudah tentu maklumat ini mesti disebarkan dalam bentuk yang jelas dan mencukupilah detailnya. Janganlah terlalu banyak detail sehingga orang ramai pun dah terkeliru. Ya. So dari segi panduan dan dari segi format dan juga dari segi kandungan, ya, yang sebenarnya datang daripada JAS sendiri. Ya. Syarikat hanya implement the idea, untuk menjadikan bentuk IPU yang kita lihat sekarang lah. Dan saya rasa mungkin Encik Hilmi boleh terangkan sedikit prinsip dan asas MyIPU itu sendiri dari segi format, bentuk dan juga dari segi kandungan. Okay, sebenarnya pada tahun 2015 Jabatan Sekitar dia dah telah melancarkan MyIPU sendiri belum adanya pada tahun 2017 yang terbaru, maknanya versi yang kedua. Waktu tu pihak kualiti lama tu kita Jabatan Sekitar buat berdasarkan daripada pihak kualiti lama iaitu Alam Sekitar Malaysia. Kita buatkan program MyIPU supaya kita ni tak ketinggalan zaman lah, kita kena stay dengan zaman supaya orang kata semua nak kena tengok dalam komputer ataupun apim kan, benda yang orang kata tu tak bawa di tangan setiap jam macam dengan handphone. Jadi di situlah kita Jabatan Sekitar melancarkan, kita buatkan MyIPU yang mana dia boleh di-download daripada apps Google Store ataupun iOS supaya setiap orang boleh akses bacaan IPU di mana saja. Yang penting ada handphone dan juga ada internet. Jadi benda tu akan memudahkan awam mengetahui bacaan kualiti udara semasa di mana dia berada. Kalau sekiranya daripada MyIPU tu dia onkan dia punya GPS, secara automatik MyIPU tu akan bagikan bacaan di manakah lokasi stesen yang hampir dengan orang tadi berada. Jadi memang akan memudahkanlah untuk orang awam mengetahui bacaan IPU semasa. Maksudnya kat sini memang MyIPU ni ideanya memang JAS dan juga sananya adalah PSTW pula untuk pastikan ia dapat dimanfaatkan. Mungkin ada apa-apa lagi yang suntikan baru Encik Helmi dalam kita punya MyIPU dalam masa setahun dua ni? Ada? Kalau akan ada. Kita ada, ya? Buat kajian tentang AI. Okey. Artificial intelligence, macam mana kita nak gunakan supaya orang tengok dengan MyIPU ni lebih mudah
dan lagi senang, dan juga kita kata betul macam tak susah sangat lah dalam masa kajian lagi. Jadi untuk makluman Tuan Musi dan juga yang rakan-rakan lain, semalam saya dan juga Dr. Rani kita mendengar taklimat daripada satu pembekal lah mengenai big data, AI dan sebagainya, dan kemungkinan kita akan rancang supaya MyIQ ni lebih friendly dan juga lebih intensif lah untuk kegunaan orang ramai. So macam Dr. Rani, dari segi perubahan kepada ataupun peningkatan penambahbaikan kepada industri pengawasan kualiti udara sendiri di pasaran, maksudnya di peringkat global dan sebagainya. Boleh ceritakan sedikit apakah peluang-peluang yang boleh kita tambah baik di dalam konteks domestik di Malaysia ni? Yang sebenarnya dari segi teknologi pengawasan ke Cik Anwar? Ya. Dari segi teknologi pengawasan. Dari pengawasan dan juga macam kita cerita pasal MyIQ tadi dari segi delivery itu pada masyarakat. Ya. Dalam hal ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan apa Cik Hilmi katakan tadi ya. Yang mana apabila orang ramai melihat MyIPU dan pada masa yang sama mereka juga mendapat maklumat IPU yang puncanya berbeza-beza dan bermacam-macam, yang mana ada macam-macam sebab kenapa data ataupun IPU kedua-dua punca ini berbeza. Ya, dari segi alat yang tak melalui proses kalibrasi, yang tidak ada certification dan sebagainya. Kita juga perlu sedar bahawa sekarang yang agak popular adalah satellite imagery, ya. Daripada US, daripada Korea, daripada Eropah, ya. Kebanyakannya daripada 3 punca ni, yang mana satelit mampu untuk menjanakan data kualiti udara secara global, ya. Jadi ini juga rakyat boleh akses kepada data tersebut. Jadi dia akan lihat data ni adalah seperti mana yang parameter yang kita ada dalam stesen yang yang berjumlah 65 tadi tu. PM10, PM2.5, NOx, SOx dan sebagainya. Jadi dia juga ada satu punca data, datangnya daripada satelit yang seolah-olah boleh melihat seluruh dunia. Jadi itu juga mungkin akan menimbulkan persoalan dari segi kejituan data JAS dan juga data yang punca seperti yang saya sebutkan tadi tu. Tapi kita perlu lihat di satellite image, satellite data ni, satellite quality, environmental quality data ni, dia adalah pada troposphere. Dia bukan daripada ground level yang mana stesen kita ukur. Data yang dicerap oleh stesen JAS adalah pada ground level. Tetapi yang satellite data ni, data berpunca daripada satelit ni, dia daripada troposphere, iaitu pada ketinggian yang lebih tinggi daripada ground level lah, ya. Jadi nak kaitkan di antara dua tu, kita mesti faham dianya mencerminkan dua tahap ketinggian yang sangat berbeza. Itu juga satu kemajuan teknologi. Kalau tak salah saya, tahun depan akan mula ada satelit yang boleh menjanakan data satelit tadi tu yang mengikut jam. Sekarang dia mengikut hari, because satelit tu dia akan mengelilingi dunia once a day, kan, sekali sehari, kan, sekali dalam 24 jam. Korea telah keluarkan satu ataupun telah wujudkan satu satelit yang membolehkan data kualiti udara daripada satelit setiap sejam. Yang ni akan ada ataupun akan dapat kita akses mulai tahun depan kalau tak salah saya, di kawasan Asia. Di kawasan Eropah, EU juga akan ada satelit untuk menjanakan data setiap kali sejam. Dan of course US pun akan ada, ya, setiap kali sejam. Ini satu langkah kemajuan yang akan datang dalam masa yang terdekat inilah. Jadi kita kena pastikan yang orang ramai faham data-data ini adalah data-data satelit yang mana dia mencerminkan kualiti udara pada troposfer, iaitu satu ketinggian yang sangat berbeza daripada data yang dijanakan oleh stesen-stesen JAS. Ya. Selain daripada itu, sudah tentu teknologi pengawasan udara ini kian maju, bukan saja dari segi kejituan tetapi juga dari segi parameter.
Ya, ada juga alat-alat yang mampu sekarang mencerap data-data bagi parameter-parameter yang 10 tahun dahulu susah untuk kita nak lakukan secara real time. Yang saya maksudkan sini adalah teknologi yang menjanakan data secara hampir waktu sebenar, secara real time. Jadi saya dalam kita punya perjanjian dengan kerajaan, kita ada satu peluang sebenarnya pada tempoh pertengahan konsesi yang mana pihak JAS boleh melihat balik dari segi teknologi yang digunakan. Jadi ini satu peluang untuk pihak JAS untuk menilai balik dan juga kemungkinan untuk memilih teknologi yang terkini dalam masa yang terdekat ini. Jadi ini membolehkan Malaysia untuk mengguna data daripada teknologi yang terkini. Ya. So itu satu peluang yang sentiasa ada dari sudut JAS. Ya. Terima kasih Doktor. Ya. Mungkin kita pun dah nak sampai ke peringkat akhir-akhir ni, peringkat akhir kita punya temu bual ni. Saya nak minta pandangan ataupun nasihat daripada Puan Izzah. Sekiranya apa yang rakyat perlu buat sekiranya berlaku jerebu dan tak berlaku jerebu pun, apa yang rakyat boleh bantu untuk mengurangkan masalah penurunan kualiti udara di kawasan sekeliling. Khususnya selepas ni lah, macam kita tengok sekarang ni, dalam tempoh PKP kualiti udara dah bagus, dah cantik. Kita pun nampak macam seolah-olah inilah gambaran ataupun keadaan sebenar kualiti udara sekiranya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang kita stop sekejap pada time tu. Apakah tindakan yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengelak ataupun menyebabkan masalah penurunan kualiti udara ini berlaku khususnya pada waktu jerebu. Faizah. Okey, betul cakap Tuan Moderator tadi. Kalau kita ada buat perbandingan status kualiti udara semasa sebelum tempoh PKP dan semasa tempoh PKP. Okey, macam mana kita punya perbandingan kualiti udara tu? Dan ternyata untuk semua parameter memang menunjukkan penurunan. Dan peratus penurunan tu bukan sikit-sikit, memang banyak. Memandangkan pada masa PKP tu kereta tak ada di jalan, orang pun tak keluar bekerja. Jadi kebanyakan industri pun banyak yang shutdown kan, ataupun mungkin separuh shutdown kan. Jadi memang menunjukkan penurunan yang ketara lah apabila berlakunya PKP. Jadi di sini boleh dikatakan kitalah punca kepada punca pencemaran udara itu sebenarnya, daripada kenderaan, daripada industri kan. Tapi untuk jerebu pula, jerebu ni dia special, dia datangnya daripada pembakaran terbuka kan. Jadi pembakaran terbuka ni kalau musim panas ni memang lagi sukalah dia nak terbakar kan. Bila cuaca kering dan panas ni, kadang-kadang kita tak bakar pun, hutan-hutan yang kering-kering, hutan belukar-belukar yang kering tu pun dia boleh terjadi sendiri kebakaran tersebut. Jadi dalam kita dah nak masuk musim cuaca panas dan kering ni, kita kena kurangkan aktiviti-aktiviti pembakaran tersebut. Maksudnya membakar sampah di laman rumah pun sebenarnya pada waktu cuaca panas dan kering pun tak boleh sebenarnya. Okey. Lagi satu mungkin penggunaan kenderaan lah, mungkin boleh dikurangkan dengan banyak menggunakan kenderaan awam ke kan. Banyak buat pulkar ke. Jadi itu pun boleh mengurangkan juga kadar boleh mengurangkan juga ialah gas-gas pencemar, tapi jerebu pun boleh turut berkurang juga ya. Okey, jadi semasa berjerebu ni orang awam mana-mana yang especially mana-mana yang berisiko tinggi tu duduk di rumah sajalah, tak boleh melakukan aktiviti di luar lah, dan banyak minum air. Jadi kalau nak keluar apa kena pakai penutup muka lah, bukan masa COVID-19 je kena pakai penutup muka. Semasa jerebu pun kena pakai penutup muka yang bersesuaian. Jadi nasihat saya semasa musim panas ni, janganlah lakukan pembakaran terbuka. Sama-samalah kita jaga alam sekitar kita. Cik Izzah, mungkin boleh cerita sikit apa penalti yang boleh terdedah kepada orang yang suka sangat buat pembakaran terbuka? Nak penalti lah pula. Penalti okey, sekejap Memang untuk sesiapa yang melakukan aktiviti pembakaran terbuka memang ada di line up
nota kita penalti yang dikenakan lah ya. Okey. Siapa yang melakukan pembakaran terbuka, maksimum denda RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan kompaun sebanyak RM2,000 Malaysia boleh dikenakan. Jadi kalau macam makcik-makcik yang membakar tu pun tak mustahil kita akan kenakan kompaun RM2,000. Rugi tu kalau kena RM2,000. Tapi biasanya kalau macam orang-orang awam ni, kita bagi peringatan dululah kan. Bagi peringatan dulu. Kemudian sekali bagi tak jalan juga, bagi 2 kali. Tapi kalau 2 kali tak jalan juga, masa tu baru kita akan kenakan kompaun. Okey. Tapi maksudnya apa tindakan kesalahan untuk pembakaran terbuka? Ada kompaun dan dia punya denda dia lah. Okey. Macam sekarang pun kalau kita tengok kes, memang ada sengaja yang buat pembakaran terbuka. Especially di kawasan Lembah Kelang ni lah. Di mana yang memberi kesan kepada kualiti alam sekitar ni, kualiti udara alam sekitar kita lah. Ya. Jadi itulah, berhati-hatilah semasa musim panas ni, janganlah nak membakar sesuka hati. Okay. Sebab dia ada tagline tu, awak bakar saya panas. Selalunya kalau kat kampung dia macam tu. Okay. Maksudnya kat sini dalam tempoh PKP ni sebenarnya Tuhan tu dah tunjuk kat kita kan. Betul. Apa itu alam sebenarnya untuk kita tetap, untuk kita hargai dan sebagainya. So kenangan ni sepatutnya menjadikan kita lebih berdisiplin, lebih menyayangi alam sekitar. Okey doktor, sebelum kita akhiri saya nak tanya satu soalan dekat doktor berkaitan dengan harapan doktor lah. Harapan ataupun pandangan doktor berkaitan dengan evolusi penguasaan kualiti udara khususnya di Malaysia dalam tempoh sekarang sehingga 10 tahun akan datang. Adakah kita perlu mengorak lebih banyak tindakan-tindakan atau inisiatif yang kita perlu laksanakan untuk memastikan bahawa rakyat di luar sana ni mendapat maklumat, mendapat informasi berkaitan dengan IPU yang tepat, cepat dan berkesan. Betul? Terima kasih. Itu soalan yang sangat baik lah. Yang kita bantu atau beri sokongan kepada JAS berkenaan dengan stesen yang 65 yang dianggapkan sebagai ambient station, ya. Stesen yang menyanakan data yang mencerminkan kualiti udara di sekeliling stesen tersebut, ya. Dan banyak kita ceritakan tentang jerebu. Sudah tentu jerebu itu memang satu isu yang sangat penting, sekurang-kurangnya sekali setahun. Tetapi kita juga kena sedar bahawa stesen ini bukan sekadar untuk mengawasi kualiti udara semasa jerebu. Dia sentiasa menjanakan data. Jadi soalannya sekarang, apa guna data tersebut apabila tidak ada jerebu? Ya? Yang sebenarnya data-data yang dijanakan daripada ke semua 65 stesen itu, dia mempunyai satu nilai yang sangat penting. Kerana ia menjadikan asas untuk pihak JAS menjanakan ataupun melihat strategi untuk mengawasi kualiti udara khususnya, ya, secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita ada stesen-stesen yang berdekatan dengan kawasan industri. Jadi data-data yang dijanakan daripada stesen-stesen tersebut menjadi satu tanda ukur apakah industri-industri tersebut melaksanakan kaedah dan juga sistem-sistem untuk mengurangkan pencemaran udara. Ya? Jadi itulah data yang diguna oleh enforcement officer sebagai contoh, pegawai-pegawai penguatkuasaan. Jadi dia melihat data tersebut sebagai satu pengukuran untuk menjalankan kerja-kerja pengawasan ataupun untuk mengaturkan strategi pelaksanaan pengawasan dan juga penguatkuasaan. So data-data yang ada sekarang ni yang sebenarnya ada banyak gunanya selain daripada jerebu. Kalau jerebu ni yang sebenarnya kita nak melihat kesan kepada kesihatan orang ramai dan memberi panduan sama ada apakah langkah-langkah pengurusan yang perlu dilakukan, termasuklah penutupan
sekolah dan sebagainya, sekiranya tahap jerupu itu terlalu tinggi. Tetapi seperti mana saya katakan tadi, data-data yang sedia ada ni dia ada asas yang sangat penting bagi pengurusan alam sekitar, pengurusan kualiti udara khususnya. Di mana data tu dijanakan, di situ data tu boleh digunakan sebagai asas untuk kita adakan strategi yang tepat dan yang berkesan untuk kita menilai sama ada strategi kita tu betul atau tidak ataupun berkesan atau tidak. Harapan saya dalam konteks ini adalah untuk kita kaitkan data ambient ni dengan data punca-punca tertentu. Kerana di sinilah kita boleh dapat satu gambaran yang jelas, bukan sekadar korelasi di antara data daripada punca sebagai kilang, sebagai contoh kilang dan sebagainya, tetapi juga dari segi penguatkuasaan. Ini saya kira satu langkah yang pihak JAS sedang mengatur dan kami akan memberi sokongan yang kuat untuk kita pastikan satu sistem penjanaan data yang mana pengurusan secara langsung, strategi pengurusan, tindakan pengurusan, tindakan kawalan boleh dilakukan dengan kadar yang cepat supaya sebelum kita ada masalah pencemaran yang menyebabkan kesan toksik kepada orang ramai, kita dah boleh buat langkah-langkah untuk mengurangkan ataupun untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Jadi ini yang sebenarnya harapan saya untuk ada satu sistem penjanaan data yang bukan saja melihat ambient tetapi juga yang kaitkan ambient dengan punca. Saya kira itu satu sistem yang saya seperti mana saya katakan tadi, JAS sedang melihat dan sedang menilai dan saya harap insyaAllah dalam masa yang terdekat ni kita boleh laksanakan sistem tersebut. Okay. So maksudnya ini adalah satu Mungkin saya boleh tambah sikit yang Dr. Rani punya penerangan tadi. Ya betul macam Dr. Rani cakap tadi, data ni bukan digunakan semasa jerebu saja kan. Tapi selain daripada kegunaan untuk pegawai JAS, data ni juga digunakan oleh penyelidik-penyelidik di Malaysia. Maksudnya universiti, pelajar, mereka boleh minta data-data kualiti udara ini dengan Jabatan Alam Sekitar. Maksudnya ialah di luar sana idea mereka mungkin lebih banyak lagi apa penyelidikan yang mereka nak buat dengan data-data yang ada, data-data udara yang kita cerap di Jabatan Alam Sekitar ni. Dan especially untuk masa tempoh PKP ni kan, lagi ramai peminta, lagi banyak benda yang kita boleh buat dengan data-data tersebut. Jadi mungkin di sini saya ingin maklumkanlah, sebelum ni polisi jabatan kita tak bagi data terkini kepada para penyelidik lah. Tapi memandangkan kita ada tempoh PKP ni yang mana terdapat perubahan yang drastik kepada kesan kualiti udara ni. Jadi Jabatan Alam Sekitar membenarkanlah untuk para penyelidik ataupun pelajar mendapatkan data-data terkini daripada tempoh bulan 3 sampai bulan 6 tahun ni. Jadi bolehlah gunakan data tu untuk penyelidikan yang menarik dan signifikan lah, especially untuk jabatan dan juga negara. Terima kasih. Satu inisiatif yang baik kepada golongan penyelidik akademik di luar sana. So akhir sekali saya nak tanya kita punya Tok Mulu, Cik Helmi lah, kaitan dengan pengurusan kualiti udara ni. Kita nampak tadi apa yang Dr. Rani terangkan, apa yang Puan Izzah terangkan, akan ada satu dimensi baru. Dimensi baru, selain kita ada norma baru, kita ada dimensi baru. Apakah dimensi baru yang Cik Helmi rasakan perlu berlaku dalam konteks pengawasan kualiti udara ni, yang mana melalui kepakaran Cik Helmi sendirilah yang akan menjadi game changer kepada perkhidmatan JAS kepada masyarakat untuk penutup kepada kita punya program hari ini. Cik Helmi tak dengar. Mic mute ada. Yalah, lupa. Okey, sebenarnya JAS dia memang dah sedang dalam perancangan dan juga pelaksanaan. Untuk data-data sekarang ni kita dapat real time. Tapi dalam masa ke depan yang akan datang ni, jabatan akan buat modeling dan juga prediction. Maknanya kita nak tahu mungkin dalam masa 3 hari ni berapa bacaan IQ supaya orang ramai lebih bersedia.
Kemungkinan dalam proses 7 batu mungkin ada berlakulah ketepatan tu mungkin dalam 80-90. Tapi dari semasa lepas tu kita akan tambah baik supaya macam mana kita boleh setanding dengan negara maju yang mana mereka ada bacaan untuk ramalan, macam mana ramalan kayu cuaca, kita akan juga melaksanakan ramalan bacaan IPU untuk Malaysia. Itulah pandangan insya-Allah dalam masa akan datang. Satu yang hebat tu akan berlaku So maksudnya macam Puan Izzah cakap tadi, availability data dah ada, kita pun akan data tu akan digunakan oleh akademi sinergi dengan perkhidmatan JAS. So kita harapkan bahawa kaedah penguasaan kualiti udara di Malaysia ni lebih baik dan lebih reliable untuk digunakan kepada masyarakat. So saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tiga-tiga panel, iaitu Cik Helmi, Puan Izzatul, Dr. Rani kerana sudi meluangkan masa untuk membicarakan isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasaan kualiti udara. InsyaAllah kita akan cuba lagi sediakan slot-slot seperti ini untuk mendapatkan pandangan ataupun komen-komen yang berguna kepada JAS dan juga kepada masyarakat berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan pelaksanaan dan berkaitan dengan perkara-perkara baru yang ada di lapangan, di pasaran dan sebagainya untuk kita kongsi bagi kegunaan semua. So saya sekali lagi moderator pada hari ini Anwar bin Ishaq dari bahagian komunikasi strategik Jabatan Kita Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.